وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tersambung dalam kitab Al-Adhkar, masih lagi dalam bab zikir sembahyang kepada jenazah ataupun zikir-zikir yang dibaca ketika salat ke atas mayat. Bab yang ke-13 dalam bab ini, tajuk yang ke-13, zikir ketika memasukkan jenazah ke dalam kubur. Apa zikir waktu kita nak kebumikan jenazah dalam kubur? Kata Imam Nawawi, kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Al-Baihaqi dan selainnya daripada Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan jenazah dalam kuburnya, baginda mengucapkan bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nak diletakkan jenazah dan disebut bismillah dengan menyebut nama Allah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku meletakkan jenazah ini. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Imam Syafi'i bersama sahabatnya rahimahullah mengatakan disunatkan mendoakan jenazah bersama dengan bacaan. Selain daripada bacaan ini, boleh juga kita sertakan dengan doa-doa untuk jenazah, keampunan, kerahmatan dan sebagainya. Di antara doa terbaik dalam nas Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitab Mukhtasar Muzani, orang-orang yang memasukkan jenazah ke dalam kuburnya hendaklah digalakkan untuk mengucapkan Allahumma aslamahu ilaikal ashiha'u min ahlihi wa waladihi wa qarabatihi wa ikhwanihi faraka man kana yuhibbu qurbah kharaja min si'ati dunya wal hayah ila dhulmati al-qabri wa dhiqihi wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih in aqabtahu fa bi dhanbin وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو أنت غني عن عذابي وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك واكفه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعد عليه بفضل rahmatika ya arhamar rahimin. Imam Syafi'i ada nas doa yang boleh dibacakan ketika kita mengebumikan jenazah. Maksud dia, ya Allah, dia diserahkan oleh orang-orang yang kedekut, maknanya orang-orang yang menyayanginya daripada keluarganya, anak-anaknya, kaum kerabatnya, saudara-saudaranya. Dia berpisah dengan orang yang suka berada berdekatan. Dia keluar daripada luasnya dunia dan kehidupan menuju kepada gelap dan sempitnya kubur. Dia datang kepadamu sebagai tetamu, sedang engkau adalah sebaik-baik tuan rumah. Jika engkau menghukumnya, maka engkau menghukumnya kerana dosanya. Dan apabila engkau mengampuninya, maka engkau memang Tuhan yang Maha Pengampun. Engkau tidak perlu untuk menyeksanya, sedangkan dia perlu kepada rahmat-Mu. Ya Allah, balaslah kebaikannya, ampunilah kesalahannya, lindungilah dia daripada seksa kubur. Dengan rahmat-Mu, himpunkanlah baginya seluruh rasa aman dari seksa-Mu, dan singkirkanlah dia dari segala kengerian sebelum syurga. Ya Allah, gantikanlah dia pada keluarganya yang tertinggal. Tinggikanlah darjatnya di Illiyin dan berikanlah kelebihan rahmat-Mu kepadanya. Wahai Zat yang Maha Penyayang di antara yang penyayang. Ini antara nas doa yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Dan boleh juga kita baca doa-doa yang bersesuaian mengikut bahasa kita sendiri. Waktu saat kita mengebumikan tu, mulut kita mendoakan kepada si mati. Yang ke-14, doa selepas pengkebumian. Disunatkan bagi orang-orang yang ada di atas kubur untuk menaburkan tanah ke dalam kubur tersebut 3 kali dengan 2 tangan sekaligus diarahkan kepada jenazah. Sunat kita yang duduk tengok orang mengebumikan, kita ada 3 tanah, kita 3 kali kita letakkan ke dalam kubur jenazah tersebut. Sekumpulan ulama yang sejawatan dengan kami mengatakan
Disunatkan pada taburan pertama untuk mengucapkan minha khalaqnakum. Waktu kita tabur kali yang pertama, kita baca minha khalaqnakum, daripada tanah inilah kami, yakni Allah Ta'ala jadikan kamu. Lalu untuk taburan yang kedua, wa fiha nu'idukum, dibaca ayat ini, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu wahai manusia. Kemudian untuk taburan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dia sebut doa tadi dan dibacaan tadi, yang mana maksudnya, dan daripadanya kami akan mengeluarkan kamu semula untuk kali yang kedua. Untuk 3 kali taburan tanah ke dalam kubur jenazah ini disunatkan. Disunatkan juga untuk tinggal sejenak di sana, yang lamanya seperti lama waktu menyembelih unta dan membahagikan daging. Lepas ke bumi selesai, kita duduk sekejap. Sekadar masa mana, selama mana, selama sekadar kita menyembelih seekor unta, kita lapar, kita bahagikan daging-dagingnya. Kan? Itu lebih kurang setengah jam, sejam gitu, lebih kurang gitu. Disunatkan untuk menyibukkan diri dengan bacaan Al-Quran waktu itu, mendoakan si mayat, saling menasihati dan menceritakan kisah orang-orang yang soleh waktu di atas perkuburan itu. Kami riwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Ali radhiyallahu taala anhu, dia berkata, kami menguburkan jenazah di Baqi'ul Gharqad, di Baqi', jenazah di perkuburan Baqi'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Baginda duduk di sana dan kami pun duduk di sekeliling baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tangan baginda ada sebatang tongkat kecil, maknanya batang ranting yang kecil. Kemudian baginda mengarahkan ujung tongkatnya ke tanah dan menghunjamkannya lalu bersabda, "Ma minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Kata Nabi, tidak ada seorang pun daripada kalangan kamu melainkan telah ditentukan tempatnya, sama ada di neraka dan tempatnya di dalam syurga. Setiap orang Allah Ta'ala dah tentukan. Lalu bila Nabi SAW sebut begitu, mereka yakni sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah tidak lebih baik kalau kita menyandarkan diri pada ketentuan tersebut? Bila Rasulullah sebut, Allah Ta'ala dah tentu dah, kamu ni ke mana tempatnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau macam itu kita tunggu keputusan Allah cukup. Tak perlulah kita susah-susah beramal, kata sahabat ni. Lalu Rasulullah SAW menjawab, i'malu fa kullum muyassarun lima khuliqa lah. Kata Nabi, kamu semua kena beramal kerana seluruhnya akan dipermudahkan untuk ketentuan masing-masing. Kamu kena beramal. Kalaulah kamu ni takdirnya orang-orang yang baik, kamu akan dipermudahkan untuk melakukan orang-orang yang baik, kelakuan orang yang baik yang akan sekali ke syurga. Kalau kamu takdirnya orang-orang yang tidak baik, kamu akan dilorongkan untuk melakukan perbuatan yang tidak baik. Mudah untuk kamu. Maknanya kamu kena melakukan amal. Ketentuannya kita tak tahu mana tentu kita. Kita tak tahu apa hujung usia kita. Tugas kita ialah untuk terus melakukan amal yang saleh. Kami riwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Amr bin As, dia berkata, apabila kamu menguburkan aku, maka tinggallah sejenak di sekitar kuburku, seperti lamanya waktu menyembelih unta, dan membahagikan dagingnya sampai aku menjadi tenang dengan kamu, dan aku dapat merencanakan apa yang akan aku jawab untuk utusan-utusan Tuhanku. Ini kata Amr bin As. Dia kata, bila kamu mengebumikan aku, lepas kau kebumikan, duduk sekejap dekat kubur aku ini, supaya aku rasa tenang. Itulah kata Amr bin As. Kami riwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan Al-Baihaqi dengan sanad hasan daripada Uthman radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, Nabi SAW apabila selesai menguburkan jenazah, baginda berdiri di sana dan bersabda, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbit fa innahu al-ana yus'al. Kata Nabi SAW, lepas Nabi kuburkan satu jenazah, Nabi berdiri dekat kubur tersebut. Nabi beritahu kepada sahabat-sahabat yang ada, mohonlah keampunan untuk sahabat kamu ni, saudara kamu ini. Mohonlah juga ketetapan untuk hatinya, kerana sebentar lagi dia akan disoal oleh malaikat. Nabi kamu doalah untuk dia
minta supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia, berikan ketetapan pada hatinya. Maknanya kita berdoa untuk jenazah. Imam Syafi'i dan para rakan, Imam Syafi'i mengatakan disunatkan untuk membaca sedikit ayat Al-Quran. Mereka juga mengatakan apabila mengkhatamkan seluruh Al-Quran maka lebih baik. Disunatkan juga lepas ke bumi itu bacalah ayat Al-Quran. Biasanya kita baca potongan-potongan ayat yang dihimpunkan dalam tahlil, kita baca potongan ayat-ayat yang penting. Kalau boleh khatam Quran atas kubur, itu pun kata sebahagian kata sahabat-sahabat Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i itu lebih baik. Kalau boleh khatam Quran. Kami riwayatkan dalam Sunan Baihaqi dengan sanad yang hasan bahawa Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu suka membaca di kubur setelah proses penguburan selesai, yakni awal-awal surah Al-Baqarah dan penutup. Kita baca ayat-ayat yang dihimpunkan. Kebanyakan ayat-ayat ini ada dalam himpunan tahlil yang kita baca. Kita boleh baca atas kubur. Mentalkinkan mayat setelah meninggal dunia dianjurkan menurut pendapat ramai ulama dari kalangan rakan-rakan kami. Ini dalam mazhab Syafi'i, kata Imam Nawawi, sahabat-sahabat kami berpendapat bahawa menalkinkan jenazah itu adalah suatu perkara yang dianjurkan. Yang menegaskan pendapat tersebut di antaranya ialah Al-Qadhi Husain dalam catatannya, Abu Sa'ad Al-Mutawalli dalam kitabnya At-Tatimmah, Syekh Imam Abul Fath An-Nasr bin Ibrahim bin Nas Al-Maqdisi, Imam Abul Qasim Ar-Rafi'i dan lain-lain. Sedangkan lafaz talqin mengikut Syekh Nasr apabila selesai menguburkan mayat berdiri di arah kepalanya dan mengatakan antara lafaz talqinnya, ya fulan ibn fulan udhkuril ahda alladhi kharajta alaihi minad dunya syahadata an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa anna as-sa'ata atiyatan la raiba fiha wa anna Allah yab'athu man fil qubur qul raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa bil ka'bati qiblatan wa bil qur'ani imaman wa bil muslimina ikhwanan rabbi Allah la ilaha illa hu wa huwa rabbul arshil azim. Ini antara nas talqin yang boleh dibaca. Maksud dia, wahai fulan bin fulan, ingatlah perjanjian yang atasnya engkau keluar dari dunia ini, syahadat bahawa tiada Tuhan yang patut disembah selain daripada Allah semata-mata, yang tiada sekutu baginya, dan bahawa Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bahawa kiamat pasti datang tanpa diragui lagi, dan bahawa Allah pasti membangkitkan mereka yang ada di kuburnya. Ucapkanlah, wahai fulan, aku redha kepada Allah sebagai Tuhan, kepada Islam sebagai agama, kepada Muhammad sebagai Nabi, kepada Kaabah sebagai kiblat, kepada Al-Quran sebagai pemimpin, kepada kaum muslimin sebagai saudara-saudaraku. Tuhanku adalah Allah, tiada Tuhan yang patut disembah selain Dia. Dialah Tuhan pemilik arash yang agung. Ini adalah lafaz nas Syekh Nasr dalam kitabnya At-Tatimmah. Ini adalah lafaz talqin Syekh Nasr Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tahdhib. Lafaz para ulama lain lebih kurang sama. Kadang-kadang kita dengar lafaz yang berbeza-beza, itu tidak jadi masalah. Kemudian di antara mereka ada juga yang lafaznya berbunyi ya Abdullah ibn Amatillah. Ada sebahagian ulama lafaznya dia menyebut nama si mati itu dengan dibinkan kepada maknya. Atau lafaz ya Abdullah ibn Hawa. Ada juga yang dilafazkan wahai Abdullah anak kepada Hawa. Atau lafaz ya fulan ibn Amatillah dengan menyebut namanya. Atau lafaz ya fulan ibn Hawa, semuanya sama maknanya. Syekh Imam Abu Amr ibn Salah, salah seorang ulama dalam mazhab Imam Syafi'i, sahabat kepada Imam Nawawi rahimahullah, ditanya tentang talqin ini. Dalam fatwanya beliau menjawab, talqin adalah yang kami pilih dan kami lakukan, kata Ibn Salah. Sekumpulan ulama sejawat kami dari Khurasan mengatakan tentang talqin telah kami riwayatkan satu hadis dari riwayat Abu Umamah yang tidak sahih sanadnya, namun menjadi kuat dengan berbagai syawahidnya, yakni daripada rangkaian
riwayat-riwayat yang lain dia menjadi kuat. Kami juga berdalil dengan amalan penduduk Syam yang dahulu. Sedangkan menalkin bayi yang masih menyusu tidaklah memiliki sandaran yang kuat dan kami tidak sependapat dengannya. Wallahu ta'ala alam. Kata Imam Nawawi, menurut saya yang benar bahawa anak kecil tidak ditalkin sama sekali, baik masih bayi ataupun lebih besar, selama belum baligh dan menjadi mukallaf. Wallahu ta'ala alam. Itu sekitar pendapat dalam mazhab Imam Syafi'i berkisar tentang talqin. Ini yang biasa kadang-kadang orang tu berbalah dengannya. Talqin ni hukumnya sunat ya tuan-tuan. Tak perlulah kita berbalah dengannya. Kalau kita rasa kita nak buat, lakukan, dan tidak menjadi dosa, bahkan tidak menjadi dosa besar pun. Kalau kita tak buat pun tidaklah juga menjadi dosa besar. Dia bukanlah satu perkara yang besar untuk diperbalahkan. Dia hanya sebagai satu khilaf dalam mazhab imam yang empat. Dia bukan termasuk dalam perkara yang kita berbalah tentang bid'ah dan sebagainya. Wallahu ta'ala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.